adakah Rasulullah tu adalah Abul Mukminin? Dalam bahasa Melayunya, dalam bahasa Malaysianya, bolehkah kita gelar Rasulullah sebagai bapa ataupun ayah kepada orang beriman kalau isteri Rasulullah ialah ibu kepada orang beriman? Kalau isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil Ummul Mukminin, bolehkah pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil Abul Mukminin? Para ulama juga berbeza pendapat tentang boleh atau tidak gelaran untuk digunakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ishaq Al-Isfiraini berpendapat tidak boleh. Kita hanya boleh berkata dia seperti ataupun macam ayah kita. Alasannya sebab dalam Al-Quran jelas ada satu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Tidaklah ataupun bukanlah Nabi Muhammad itu dengan sebab ada anak angkat dia menjadi bapa yang sebenar bagi seorang lelaki di antara kamu. Tapi dia adalah Rasulullah, pesuruh Allah dan penyudah penutup sekalian Nabi. Dan ingatlah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Ayat ini zahirnya menafikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bapa orang-orang mukmin. Jadi zahirnya memang nampak Allah kata bukan maka Muhammadun aba. Maksudnya Nabi Muhammad ni bukan ayah. Macam tu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berikut juga dijadikan dalil untuk golongan yang pertama ni kata tak boleh ni. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kata, "Innama ana lakum bimanzilatil walidi uallimukum fa idza ata ahadukum al-ghaid fala yastaqbil al-qiblah wala yastadbirha wala yastati bi yaminihi." Sesungguhnya aku bagimu seperti ataupun macam sahaja, macam ayah. Aku mengajar kamu. Maksudnya ayah kan mengajar anak, Rasulullah pun mengajar kepada kita seperti ayah mengajar anak. Apa dia yang Rasulullah ajar dalam hadis ni? Apabila seorang daripada kamu pergi ke tempat membuang air, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangkan kiblat. Jadi kita tak boleh menghadap kiblat untuk buang air dan tidak boleh membelakangkan kiblat. Jangan membersihkan najis menggunakan tangan kanan. Jadi jangan kita guna tangan kanan dalam kita membasuh kemaluan tu lah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan juga Abu Awanah. Kebanyakan ulama mengatakan boleh. Jadi ini pendapat pertama yang kata tak boleh. Pendapat kedua, kebanyakan ulama dia kata boleh. Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah dan lain-lain sahabat diriwayatkan, dilaporkan menyebut wahwa abul lahum sebagai tafsiran. Maksudnya bila baca ayat tadi tu, ayat tentang ibu ataupun isteri-isteri Nabi ni, wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abul lahum. Jadi sahabat-sahabat ada diriwayatkan dia baca ayat ni sebagai tafsir. Ini dipanggil bacaan tafsir ataupun qiraat tafsir. Sebagai tafsiran sehabis mereka membaca firman Allah ini, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abul lahum. Jadi wa huwa abul lahum tu bukan bacaan Quran ataupun riwayat Quran yang ahad ataupun syadz tapi ni tafsir saja. Bermaksud Nabi ini surah Al-Ahzab ayat ke-6 lebih utama bagi orang-orang mukminin berbanding diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Lepas tu sahabat-sahabat yang seperti Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab dan juga Muawiyah dan juga sahabat yang lain diriwayatkan selepas baca ayat ni disebut dan dia iaitu Nabi adalah ayah kepada mereka. Wa huwa abul lahum. Jadi surah Al-Ahzab yang tadi yang zahirnya menafikan Nabi sebagai bapa orang mukmin, mereka takwilkan. Maksudnya Nabi ni bukanlah bapa sebenar. Sebab kan budaya ataupun tradisi orang-orang Arab dulu bila dia ambil anak angkat dia akan seolah-olah macam anak angkat tu anak betul. Jadi Rasulullah ni bukan ayah betul kepada Zaid bin Harithah. Dia anak angkat sahaja macam tu. Jadi yang ayat Quran tu nak nafikan hanyalah Rasulullah ni bukanlah ayah sebenar. Tapi bukanlah ayat tu melarang kita menyebut Rasulullah ni bapa orang beriman ataupun isteri Rasulullah ni ibu orang beriman. Tak menafikan apa-apa. Itulah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyabitkan kebapaannya bagi orang-orang mukmin dari satu sudut yang lain di dalam sabda baginda tadi. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah tadi dia masih lagi menyamakan diri dia seperti bapa. Jadi tak ada masalah lah kalau kita menyamakan Nabi seperti bapa juga seperti dalam kes kehormatan kepada Nabi. Untuk semua perbincangan di atas ni boleh rujuklah kitab-kitab ni. Fathul Bari jilid 1 muka surat 18, Umdatul Qari jilid 1 muka surat 39, Al-Kawakibud Darari jilid 1 muka surat 25 dan lain-lain lah. Tengok sini. Okey, sekarang kita pergi kepada nombor 20. Nombor 20 ni kat mana? Oh, kena balik semula kepada hadis ni. Balik semula kepada hadis. Tadi tu muka surat 52. Nah, kita balik semula kepada hadis. Jauh lagi hadis ni. Hadisnya saya tak buat apa nama ni. Saya tak berapa pandai menggunakan
Okey. Ni. Ni kan haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha anna al-Haritha ibn Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah. Jadi Aisyah ummul mukminin, terjemahan dalam bahasa Malaysianya. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha mengatakan bahawa Harith bin Hisham radhiyallahu anhu bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Surat 52 tadi. Pergi balik. Surat 52. Oh, laju. Hilanglah. Ni muka surat 52. Siapakah Al-Harith tu? Ni dia. Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu ialah sepupu kepada Khalid bin Walid dan juga saudara kandung kepada Abu Jahal. Ramai orang di Malaysia ni yang ingat Abu Jahal ni bapa saudara Nabi yang direct ataupun yang terus bapa saudara terus, tapi bukan. Abu Jahal bukan bapa saudara Nabi yang terus. Dia adalah saudara kandung kepada Abu Jahal. Dalam peperangan Badar, beliau berperang di pihak orang-orang kafir. Kerana pada ketika itu beliau belum lagi memeluk Islam. Selepas Fath Makkah, pembukaan Makkah, Al-Harith bin Hisham memeluk agama Islam. Beliau telah menjalani kehidupan sebagai seorang Islam dengan baik. Dalam peristiwa perang Hunain, Nabi SAW mengurniakan 100 ekor unta kepadanya. Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu telah mati syahid dalam peperangan Yarmouk pada tahun 15 Hijrah yang berlaku di zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi kita boleh rujuk Umdatul Qari. Ya, habis. Okay, kita baca dia punya hadis dia. Ni yang saya sebut tadi tu. Al-Harith bin Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah wahyu datang kepadamu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kadang-kadang macam tu. Ini jawapan Rasulullah. Kita tak habis lagi cerita tentang jawapan Rasulullah, kita nak cerita tentang katanya dulu ni. Yang ke-21 ni, nombor 21, katanya. Hadis ini termasuk dalam masanid Aisyah atau masanid Al-Harith bin Hisham. Kalau kita berbincang tentang hadis, kita kena tahulah hadis ni dia ada musnad-musnadnya. Hadis ni dia ada musnad-musnadnya. Sekejap ya. Okey, minta maaf. Bila kita sebut musnad, maksudnya hadis ni adakah dia bersambung sanadnya melalui sahabat apa? Hadis ni musnad siapa? Maksudnya hadis ni bersambung sanadnya melalui sahabat mana? Bila sebut musnad macam tu. Jadi kitab hadis yang bernama musnad seperti kitab Imam Ahmad, Musnad Ahmad kan, kita sebut Musnad Ahmad. Kita selalu sebut riwayat Ahmad aja, tapi sebenarnya kitab dia namanya musnad. Musnad Ahmad, masuk Musnad Ahmad ni, Imam Ahmad menyusun hadis tu berdasarkan nama sahabat. Jadi sanad-sanad hadis tu disusun sampai kepada nama sahabat. Jadi yang pertama adalah Musnad Abu Bakar ataupun Musnad Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Hadis-hadis yang bersambung sanadnya kepada Abu Bakar. Begitu. Jadi bila sebut musnad, maksudnya hadis yang ada sanad kepada siapa? Jadi musnad Abu Bakar, hadis Nabi, cuma bersambung melalui Abu Bakar. Dan kita akan kira lah sahabat ni berapa banyak riwayat hadis, sahabat ni berapa banyak riwayat hadis, sahabat ni ada berapa hadis. Yang dalam kitab-kitab ni ada berapa hadis sahabat ni. Barulah kita tahu sahabat mana yang banyak meriwayatkan hadis. Dalam banyak-banyak sahabat apa yang paling banyak? Dia kata Abu Hurairah contohnya, ataupun Aisyah, ataupun Jarir bin Abdullah, ataupun Anas bin Malik. Macam itulah. Caranya sebab kita kumpulkan hadis berdasarkan musnad, berdasarkan sahabat yang meriwayatkannya. Jadi hadis yang tadi tu, hadis Aisyah ni, hadis ni diceritakan oleh Aisyah. Tapi Aisyah kata Al-Harith yang tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi persoalannya hadis ni sebenarnya Aisyah meriwayatkan daripada Al-Harith ke, ataupun hadis ni Aisyah yang riwayatkan, dia nampak Harith tu tanya. Jadi dia cuma cerita balik apa cerita yang dia nampak. Tu persoalan dia. Adakah hadis ni termasuk dalam musnad Aisyah ataupun musnad Harith, Al-Harith bin Hisham? Tu maksud soalan ni. Boleh faham soalan ni? Adakah hadis ini termasuk dalam masanid, hadis-hadis yang diriwayatkan dengan isnad yang lengkap daripada Aisyah ataupun masanid Al-Harith bin Hisham? Jadi kalau kita nak kira berapa sahabat yang meriwayatkan hadis, adakah kita kata hadis ni riwayat termasuk dalam musnad Al-Harith? Jadi Al-Harith salah satu hadis yang diriwayatkannya adalah ini. Macam tu. Ataupun kita kata tak, ini bukan hadis riwayat Al-Harith, ini adalah riwayat Aisyah. Aisyah cuma cerita yang dia nampak Al-Harith tu tanya. Macam tu. Ada dua pendapat ulama tentangnya. Yang pertama, Aisyah juga ada bersama ketika Al-Harith bin Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau mendengar sendiri jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diberikan kepada Al-Harith itu. Maka riwayat ini dibilang sebagai masanid Aisyah. Jadi ini pendapat pertama, Aisyah nampak peristiwa tu. Jadi ini masanid Aisyah. Aisyah nampak peristiwa tu dan dia dengar sendiri jawapan tu. Jadi dia bukanlah dia riwayat daripada Al-Harith balik, bukan. Maksudnya dia sendiri nampak peristiwa tu, dia nampak Harith tanya dan dia dengar jawapan Rasulullah dan dia cerita balik peristiwa tu. Inilah pendapat pengarang-karang kitab Al-Atraf. Ni kalau kita rujuk dalam Fathul Bari. Al-Atraf ni, kitab Atraf ni maksudnya kitab hujung hadis. Atraf ni maksudnya hujung hadis. Yang kedua, pendapat kedua, Aisyah tidak ada bersama ketika Al-Harith bin Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapat hadis ni. Maksudnya Aisyah dapat hadis ni daripada hadis. Meriwayatkan hadis ni daripada Al-Harith. Dengan itu hadis ini harus dibilang sebagai masanid Al-Harith bin Hisham. Dalam keadaan ni riwayat Aisyah merupakan mursal sahabi, hadis yang tidak diriwayatkan secara langsung oleh seorang sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya ia diriwayatkan daripada sahabat yang lain. Ini dipanggil mursal sahabi. Jadi sesama sahabat pun kadang-kadang dengar cerita tentang Nabi melalui sahabat yang lain. Bukannya dia walaupun dia pernah jumpa Nabi, tapi cerita tu dia tak dengar daripada Nabi secara langsung, secara direct. Mengikut jumhur ulama, mursal seperti ini dianggap sebagai hadis mausul. Sebenarnya mursal sahabi ni tak ada masalah. Jumhur ulama kata tak ada masalah. Majoriti ulama kata hadis mursal sesama sahabat tak ada masalah. Dikira seperti mausul, macam hadis bersambung sanad. Inilah kata Al-Imam Suyuti dalam Tadribur Rawi. Antara bukti yang menukung pendapat kedua ini ialah adanya riwayat dalam Musnad Ahmad. Kalau kita buka Musnad Ahmad dalam juzuk yang ke-6 muka surat 158 dan juga muka surat 257 ni, dan juga Mu'jam Al-Baghawi dan lain-lain daripada Amir bin Salih Az-Zubairi, dalam hadis itu isnad tersebut dengan jelas bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan hadis ini daripada Al-Harith bin Hisham. Walaupun Amir bin Salih seorang perawi yang lemah, maksudnya dalam Musnad Ahmad dan juga Mu'jam Al-Baghawi ini dia punya sambungan sanad tu kepada Aisyah melalui Amir bin Salih. Amir bin Salih ni seorang yang lemah lah, perawi yang lemah. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata beliau mempunyai mutabi', maksudnya hadis tu ada mutabi' yang lain. Hadis tu ada sanad yang lain selain daripada Amir bin Salih. Biar apa pun hadis ini telah masyhur sebagai masanid Aisyah. Tapi macam mana pun hadis ini dah terkenal dah sebagai Musnad Aisyah radhiyallahu anha. Bagi penulis, maksudnya bagi Maulana Asy'ari hafizahullah, pendapat golongan pertama lebih kuat berbanding golongan kedua. Maksudnya yang kata hadis ni Aisyah dengar cerita tu dan Aisyah ada bersama ketika peristiwa Al-Harith tanya kepada Rasulullah dan dia dengar jawapan tu sendiri. Bukanlah dia riwayat sahaja cerita ni daripada Al-Harith. Hafiz Ibn Hajar sendiri dalam Taqribut Tahdhib mengatakan Amir bin Salih Az-Zubairi seorang perawi matrukul hadis. Matruk ni maksudnya dalam bahasa Melayunya tidak diterimalah, ditinggalkan hadisnya. Tapi dalam istilah hadis, mustalah hadis, matruk ni perawi yang lemah yang selalu bercanggah dengan hadis yang sahih. Jadi hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari tak sebut pun. Kata Aisyah meriwayatkan daripada Harith. Aisyah cerita yang Harith tanya. Maksudnya Aisyah cerita peristiwa tu macam dia nampak lah. Macam mana perawi yang lemah bercanggah dengan hadis yang sahih, itu kita kata boleh jadi mutabik pula. Jadi matruk dipanggil, istilahnya matruk. Maka tidak boleh lagi riwayatnya dijadikan pegangan. Jadi inilah pendapat ataupun pegangan Maulana Asy'ari. Boleh tengok Taqribut Tahdhib. Okey. Soalan seterusnya, kenapa Al-Harith bin Hisham tanya? Soalan dia apa? Secara ringkas ni saya kalau yang dah baca ni buku ni, soalan dia apa? Saya sebut secara ringkas. Soalan dia, Al-Harith ni tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana wahyu dapat kepada kamu? Maksudnya macam mana Nabi ni kalau dapat wahyu ni rupanya macam mana, ataupun macam mana wahyu tu turun kepada Nabi ni macam mana? Itu soalan dia. Jadi kenapa Al-Harith tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia tak tahu kenapa dia nak jadi nabi ke apa ke? Jadi jawapan dia, pertanyaan Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu bukan kerana beliau tidak yakin atau syak tentang kedatangan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaan itu didorong oleh perasaan ingin sangat mengetahui kaifiat datangnya wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan ini samalah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang bertanya kepada Allah tentang kaifiat Allah menghidupkan semula orang yang telah mati. Jadi kalau kita tanyalah, kalau anak kita tanya ke ataupun kita sendiri kita tanya Rasulullah ni bila dapat wahyu ni macam mana? Wahyu Rasulullah ni turun macam mana? Ke macam mana kita nak tahu juga rupa wahyu tu macam mana? Jadi kita tanya tu bukan sebab kita tak yakin dengan Nabi, tapi sebab kita ingin tahu, perasaan ingin tahu kaifiat. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam bila tanya kepada Allah Ta'ala sendiri, dia tanya macam mana Allah menghidupkan orang mati. Bukan dia tanya dalam bentuk mempersoalkan, bukan dia kata macam
Boleh ke hidup mati? Tak, bukan dia tanya mempersoalkan, dia cuma nak tahu cara. Itu persoalan yang dia ingin tahu. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pesuruh Allah yang terpilih sebagai salah seorang ulul azmi. Maksudnya Nabi yang hebat. Dia ada ulul azmi, mempunyai keazaman dan ketabahan hati. Baginda alaihissalam juga merupakan bapa kepada sekian ramai Rasul. Gelaran dia pun Abul Anbiya, bapa Nabi-Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bahkan diperintah oleh Allah supaya mengikut millah Ibrahim. Maksudnya mengikut ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mustahil Ibrahim meragui keesahan atau kekuasaan Allah Taala. Nabi Ibrahim alaihissalam sebenarnya yakin penuh terhadap kekuasaan Allah. Apa yang dimintanya hanyalah Allah menunjukkan kaifiat saja. Nak tahu cara. Dia nak tahu cara sebagai perasaan ingin tahulah. Cara menghidupkan orang yang dah mati semata-mata atas dorongan perasaan ingin tahunya yang luar biasa. Boleh rujuk tafsir Ibnu Katsir. Perbuatan seperti itu tidak salah. Maksudnya kalau ada orang bertanya sebab dia nak tahu. Bukan dia mempertikaikan. Kadang-kadang kita ni, orang tanya kita soalan, kita ingat orang tu mempertikaikan kita. Bukan dia mempertikaikan, dia teringin nak tahu. Macam dia tanya, Ustaz dulu belajar, macam mana Ustaz belajar? Hadis, banyak ni hadis. Bukan dia mempertikaikan Ustaz. Bukan. Kadang-kadang Ustaz terasa. Dia kata, awak mempertikaikan saya. Awak pergi sendiri tengok belajar. Bukan dia bertikaikan, dia teringin nak tahu cara sahaja. Kerana itulah Allah memenuhi permintaan Ibrahim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memenuhi permintaan Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu tanpa sebarang teguran dan bantahan. Allah tak kata macam, kenapa Nabi tak kata kenapa tanya? Tak tanya. Tak sebut macam tu. Bezanya Nabi Ibrahim telah bertanya kepada Allah tentang kaifiat Allah melaksanakan kekuasaannya. Al-Harith bin Hisham bertanya tentang kaifiat datangnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah mengisahkan dialog yang telah berlaku di antaranya dengan Ibrahim alaihissalam yang meminta agar Allah Taala menunjukkan kepadanya kaifiat menghidupkan orang-orang yang telah mati dengan penuh mesra menerusi firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala. Ni tersalah dua kali. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم واعلم أن الله عزيز حكيم. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati. Allah berfirman, adakah engkau belum percaya kekuasaanku? Ibrahim menjawab, bahkan aku percaya dan yakin, tetapi aku memohon yang demikian supaya tenteram hatiku yang amat ingin menyaksikannya. Allah berfirman, kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, cincanglah semuanya. Setelah itu letakkan di atas tiap-tiap bukit sebahagian daripadanya. Kemudian serulah burung-burung itu, nescaya semuanya akan datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Baqarah ayat 260. Begitulah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ditanya oleh Al-Harith bin Hisham tadi radhiyallahu anhu tentang cara kedatangan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menceritakannya dengan penuh mesra dalam hadis. Boleh tengok Fadlul Bari. Fadlul Bari ni kitab lain. Seseorang yang telah yakin penuh dengan kewujudan Mekah dan Madinah berdasarkan cerita-cerita yang bertawatir. Kita kan ada dalam kalangan kita ni tak pernah pergi Mekah Madinah. Orang balik Mekah dia bertanya, macam mana rupa Mekah? Bukan dia tak percaya Mekah tu wujud. Tapi dia teringin nak pergi, perasaan ingin tahu tu tinggi kan. Seronoklah dengar cerita kan. Lalu timbul keinginan yang memuncak dalam jiwanya untuk mengetahui. Bahkan kalau boleh melihat sendiri. Dia nak tengok gambar kan. Biasalah tu. Biasa. Berkemungkinan akan bertanya meminta sesiapa sahaja yang ditemuinya agar menggambarkan kepadanya keadaan Mekah dan Madinah. Pertanyaan orang seperti itu tentu sekali bukan kerana dia tidak percaya kewujudan Mekah dan Madinah. Bahkan kerana percayalah dia tanya ataupun timbul keinginan yang memuncak itu. Habis. Ini dalam Kashful Bari. Kashful Bari pun kita lain. Boleh tengok sini. Yang kedua, 22 pula. Perkaitan dan kesesuaian hadis kedua dengan tajuk bab. Kalau kita ingat, tajuk bab apa? Bad'il wahyi. Permulaan wahyu. Tentang permulaan wahyu. Jadi soalan Harith bin Hisham radhiyallahu anhu ni, adakah berceritakan tentang permulaan wahyu? Dia bukan tanya macam mana wahyu mula. Dia tanya macam mana wahyu turun. Setiap kali wahyu datang, tak kira lah wahyu terakhir ke, wahyu yang kedua terakhir ke, wahyu masa Rasulullah di Mekah ke, wahyu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah ke, waktu tengah perang ke, macam mana datang wahyu ke, tak kisah. Tapi dia tanya wahyu turun. Apa kena-mengena dengan tajuk bab? Jadi persoalan ni kita jawab siap. Sekiranya pertanyaan Harith bin Hisham radhiyallahu anhu di dalam hadis ini diperhatikan, anda akan dapati persoalan yang beliau ajukan tidak merujuk kepada permulaan.
Sedangkan tajuk bab adalah bad'il wahyi, ataupun kaifa, bagaimana permulaan wahyu kan. Yang nyata tidak sepadan. Nampak dari siri zahirnya tak sepadan lah. Bagaimana cara Imam Bukhari pun masukkan hadis ni dalam tajuk ni. Sebenarnya jawapan kepada persoalan tersebut sudah terdapat dalam jawapan Nabi SAW. Dalam jawapan Nabi pun dah nampak. Kadang-kadang ia datang kepadaku seperti gemercingnya loceng. Itu bunyi loceng lah. Iaitu cara kedatangan wahyu yang paling berat bagiku. Kedatangan wahyu selesai dalam keadaan aku telah ingat apa-apa yang disampaikan malaikat. Kadang-kadang malaikat menjelma sebagai seorang lelaki lalu dia bercakap-cakap denganku dan aku pula mengingati apa yang diucapkannya. Walaupun dalam jawapan Nabi itu tidak mengandungi perkataan permulaan ataupun perkataan-perkataan yang seriti ataupun mula-mula dulu ke awal-awal dulu ke tak sebut perkataan tu. Tapi tetap boleh difahami bahawa Rasulullah SAW telah mengalami situasi dan pengalaman yang sama ketika Nabi dapat wahyu pertama. Jadi wahyu pertama kan Nabi jumpa dengan lelaki. Maksudnya malaikat tu menjelma. Tak kira menjelma sebagai lelaki ke menjelma sebagai malaikat ke, tapi dia menjelma. Malaikat tu menjelma dan bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh dilihat daripada kenyataan Aisyah radhiyallahu anha. Seterusnya, apabila beliau berkata, sesungguhnya aku pernah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu pada hari yang sangat sejuk. Maksudnya hari itu sejuk sangat. Kalau ikutkan sejuk ni kita tak berpeluh. Tapi selesai sahaja kedatangan wahyu tu, dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar memercikkan peluh. Maksudnya macam panas sangat. Maksudnya susahlah sebenarnya wahyu ni. Kalaulah kenyataan Aisyah tersebut menggambarkan situasi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu-wahyu yang kemudian, sudah tentunya situasi yang dialami oleh baginda Nabi sewaktu menerima wahyu pertama tidak kurang hebatnya. Maksudnya Aisyah ni dia kahwin dengan Nabi selepas bukan wahyu pertama, dia kahwin dengan Nabi pada wahyu yang keberapa dah. Tapi masa tu pun Aisyah dah nampak Nabi dengan dahinya berpeluh-peluh pada hari yang sangat sejuk. Apatah lagi kalau padahal dia dah biasa, kira Nabi ni dah banyak kali dah dapat wahyu. Kalau tengok wahyu yang pertama mesti dah lagi berat lagi keadaan dia, ataupun lagi berpeluh lah, lagi panas keadaan dia. Susah. Jadi itulah dia. Malah mungkin lebih hebat lagi. Bukankah Aisyah hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah? Maksudnya Aisyah ni hidup dengan Nabi selepas hijrah. Waktu Mekah tu dia tak sempat tengok. Itulah logik yang ingin dikaitkan oleh Imam Bukhari di sini. Iaitu jika seseorang masih berasa berat menanggung sesuatu perkara yang atau sesuatu pengalaman yang sudah biasa ditempuh, sudah tentulah pengalaman pertama lebih berat lagi ataupun sekurang-kurangnya sama berat dengan yang dialaminya kemudian. Okey. Maksud sebenar pertanyaan Al-Harith bin Hisham, jika dilihat kepada bahagian pertama jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap soalan yang dikemukakan oleh Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu, pada zahirnya menampakkan seolah-olahnya Al-Harith bertanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaifiat kedatangan wahyu itu sendiri. Beliau tidak bertanya tentang kaifiat wahyu yang mula-mula diterima. Ataupun tentang pembawa wahyu. Tapi kalau kita tengok jawapan Nabi ni, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras, kadang-kadang ia, iaitu wahyu tu datang kepadaku seperti gemercingnya loceng, bunyi loceng. Riwayat yang terdapat dalam kitab Bad'il Khalqi di bawah ataupun Bid'il Khalqi, bawah bab zikril malaikah, juga menyokong apa yang kelihatan secara zahir di situ. Di situ juga apabila Al-Harith bertanya kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana wahyu datang kepadamu? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, kullu dzaka ya'tinil malaku ahyanan fi mithli salsalatil jaras. Semua dengan malaikat datang kepadaku, kadang-kadang dia datang seperti gemercing loceng. Maksudnya memang ke mana pun malaikat yang bawa wahyu, cuma kadang-kadang datang bunyi dia seperti bunyi loceng. Ataupun dengung dia tu seperti berdengungnya loceng. Daripada bahagian kedua jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula kelihatan seolah-olahnya Al-Harith bertanyakan tentang kaifiat pembawa wahyu. Nampak macam jawapan Nabi tu seolah-olah nak menceritakan tentang siapa yang bawa wahyu, malaikat bawa wahyu. Sedangkan ditanya macam mana wahyu tu datang. Rasulullah tu seolah-olah menceritakan tentang kaifiat pembawa wahyu, malaikat tu. Cuba lihat teks bahagian kedua jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahyanan yatamathalu li. Yatamathalu lil malaku rajulan. Yatamathalu ni dia menyerupai. Dia ni siapa? Malaikat. Jadi kalau kita fikir logiknya macam mana? Al-Harith tanya, wahyu datang macam mana? Nabi pun jawab, kadang-kadang dia datang menyerupai lelaki. Dia tu siapa? Dia tu malaikat. Sedangkan Al-Harith bukan tanya bagaimana malaikat datang. Dia tanya macam mana wahyu datang. Faham soalan? Kemuskilan yang timbul ni adalah
adakah Harith tu tanya malaikat tu macam mana datang ataupun wahyu tu macam mana datang? Jawapan kepada kemusykilan tersebut, kalau kita mengandaikan soalan Al-Harith bin Hisham adalah berkenaan dengan kaifiat kedatangan wahyu itu sendiri, maka jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui dua bahagian yang disebutkan tadi bermaksud menyatakan bahawa wahyu itu kadang-kadang datang kepadaku dalam bentuk yang tidak difahami langsung di peringkat permulaannya. Maksudnya bila datang mula-mula tu bunyi loceng je. Tu wahyu yang jenis pertama ni dia bunyi terus. Bunyi je macam bunyi loceng. Tak faham, tak tahu kata ni wahyu. Dia bagaikan bunyi kemercing loceng sahaja. Kadang-kadang dia difahami daripada mula lagi. Maksudnya kadang-kadang daripada mula wahyu datang dah nampak dah. Oh malaikat. Malaikat datang mesti nak bawa wahyu. Macam tu. Itu maksudnya. Iaitu seorang yang bercakap dengan manusia yang sama jenis dengannya. Datang nampak malaikat datang. Jadi Nabi pun dah sedar dah. Oh okay, ready nak dapat wahyu ni. Jadi macam tu. Itulah maksud kalau kita mengandaikan soalan Al-Harith bin Hisham dalam hadis di atas berkenaan dengan kaifiat pembawa wahyu. Kalau kita kaifiat wahyu turun. Kalau kita mengandaikan Al-Harith tanya tentang kaifiat malaikat yang membawa wahyu, maka kedua-dua bahagian jawapan itu bermaksud menyatakan bahawa malaikat pembawa wahyu itu kadang-kadang datang dalam rupa bentuk yang luar biasa. Luar biasa tu macam loceng, macam bunyi, macam-macam lah. Tapi dia sebenarnya malaikat. Keadaan itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata Nabi, "Mithli salatil jaras." Seperti bunyi loceng. Malaikat datang macam bunyi loceng. Malaikat datang macam bunyi loceng. Bukan wahyu datang, malaikat datang macam bunyi loceng. Sebabnya ialah memahami dan menyimpulkan sesuatu daripada bunyi seperti gemercing loceng memanglah satu cara yang luar biasa. Maksudnya jaranglah kalau kita kata macam mana dia datang. Kawan kita lah, contoh nama kawan kita Ahmad. Ahmad macam mana Ahmad datang? Jarang ataupun luar biasa sangat kalau kita menyamakan kedatangan dia seperti bunyi. Dia datang seperti bunyi A. Pelik lah kan? Seperti bunyi A. Memang pelik lah. Itu kata luar biasa. Kadang-kadang malaikat membawa wahyu itu datang dalam rupa yang biasa, iaitu rupa manusia. Dia datang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata wa ahyanan yatamathalu lil malaku rajulan. Kadang-kadang dia datang seperti lelaki. Kemudian mungkin juga Al-Harith bin Hisham memaksudkan kedua-dua kaifiat. Maksudnya dia tanya semua. Dia tanya macam mana wahyu datang dan macam mana malaikat yang bawa wahyu itu datang. Boleh berlaku. Kaifa ya'tikal wahyu? Kalau begitu patut sekali lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagikan jawapannya kepada dua-dua. Maksudnya wahyu tu datang seperti bunyi loceng, malaikat tu datang seperti lelaki kadang-kadang. Macam tu. Yang pertamanya berkenaan dengan kaifiat datangnya wahyu, yang kedua datang menjawab soalan kaifiat pembawa wahyu. Boleh rujuk kepada kitab Fathul Bari, Umdatul Qari dan juga Kashful Bari. Bagi penulis iaitu Maulana Asri hafizahullah berpandukan jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibahagikan kepada dua bahagian itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya menceritakan tentang kaifiat pembawa wahyu. Jadi ni siapa ni Maulana Asri punya pendapatlah ataupun kecenderungan. Seolah-olahnya itulah yang difahami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pertanyaan Al-Harith bin Hisham. Kaifa ya'tikal wahyu? Apa yang difahami oleh Rasulullah seharusnya diterima sebagai benar kerana Al-Harith bin Hisham tidak membetulkan apa yang difahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya tersalah. Maksudnya Al-Harith tak kata saya tak tanya malaikat, saya tanya wahyu tu. Dia sebut macam tu. Riwayat di dalam kitab Bid'il Khalqi atau Badi'il Khalqi di bawah bab zikril malaikah adalah penentu kepada kaifiat yang ditanyakan oleh Al-Harith bin Hisham. Maksudnya bila ada bab menyatakan malaikat, jadi menunjukkan kata yang ditanya oleh Al-Harith bin Hisham adalah bagaimana malaikat tu lah. Jika diperhatikan dengan adil dan saksama. Nescaya kaifiat pembawa wahyu lah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah kaifiat wahyu itu sendiri. Cuba perhatikan jawapan penuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah bab itu sekali lagi. Haddatsana Farwah, qala haddatsana Ali ibnu Mushir an Hisham. Ni sepatutnya sebut macam mana mula-mula sanad tu, ingat minggu lepas saya sebut. Wa bihi ilaihi wa bis sanadil muttasili ila al-Imam al-Bukhari qala haddatsana Farwah, qala haddatsana Ali ibnu Mushir an Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna al-Harith ibn Hisham sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaifa ya'tika al-wahyu qala kullu dhaka ya'tini al-malaku ahyanan fi mithli salsalatil jaras fayahsimu anni wa qad wa'aytu ma qala wa huwa ashadduhu alayya wa yatamathalu li al-malaku ahyanan rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqul. Bermaksud Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, katanya ni pendeklah dengan sanadnya. Aisyah meriwayatkan katanya Al-Harith bin Hisham pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimanakah wahyu datang kepadamu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semuanya dengan malaikat datang kepadaku. Jadi Nabi sebut macam ni, semuanya malaikat datang kepadaku. Wahyu ni tak ada yang bukan malaikat, semuanya malaikat datang kepadaku.
Kadang-kadang malaikat datang. Jadi Nabi terangkan tentang malaikat datang. Malaikat datang kepadaku seperti gemercing loceng. Aku telah ingat apa yang disampaikan malaikat sebaik sahaja kedatangannya selesai. Maksudnya bila habis bunyi itu dah ingat dah apa yang dia nak sampaikan. Itulah cara kedatangan malaikat yang paling berat bagiku. Malaikat kalau datang dengan cara bunyi loceng ni, ini berat lah. Malaikat itu kadang-kadang menjelma sebagai seorang lelaki. Tapi kalau kadang-kadang yang lain, dia datang sebagai seorang lelaki, dia bercakap denganku dan aku mengingat apa yang dia ucapkan. Dia cakap tu, yang ni ringan, senang. Maka bunyi seperti gemercing loceng itu tidak sepatutnya dianggap sebagai wahyu ataupun suara Allah. Persoalan ni penting sebab apa? Sebab kita jangan ingat wahyu tu berbunyi macam loceng. Ataupun suara Allah Ta'ala ada seperti loceng. Tak, jangan ingat macam tu. Yang berbunyi loceng tu ataupun yang seperti bunyi loceng tu adalah kedatangan malaikat tu. Walaupun tidak menyerupai mana-mana suara makhluk. Tak kisahlah. Kita kata suara Allah seperti bunyi loceng dan tidak sama seperti loceng makhluk ni. Tak boleh kata begitu. Tak boleh kata begitu pun tak betul. Apa yang kedengaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tidak lebih daripada bunyi kedatangan Jibril sahaja. Kita selalu sebut Jibril lah. Jibril boleh, Jibril boleh. Habis nombor 22. Soalan yang seterusnya, cara penyampaian dan penerimaan wahyu. Al-Halimi, Abu Abdullah Al-Husain bin Hasan bin Muhammad bin Halim, seorang faqih imam, faqih dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, meninggal tahun 403 Hijrah, maksudnya ulama kurun yang keempat. Menyebutkan bahawa wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangnya dalam 46 bentuk semuanya. Kalau kita nak senaraikan cara-cara datang wahyu ni, dia senaraikan 46 semua sekali. Demikianlah nukilan Al-Hafiz Ibn Hajar. Kalau kita buka dalam karya Al-Hafiz Ibn Hajar, dia akan nyatakan semua 46 ni kat mana. Al-Hafiz Ibn Hajar kemudiannya mengulas dengan berkata, kebanyakan yang disebut oleh Al-Halimi itu adalah berkenaan dengan sifat-sifat pembawa wahyu. Jadi kebanyakan yang 46 tu bukan sifat wahyu, tapi sifat-sifat pembawa wahyu, iaitu malaikat. Itu dalam Fathul Bari. Kalau kita nak rujuk, boleh rujuk Fathul Bari. Menurut As-Suhaili, Abdul Qasim Abdul Rahman bin Abdullah meninggal tahun 581. So lebih muda lah daripada Al-Halimi tadi. Penurunan atau penyampaian wahyu kepada Nabi SAW berlaku menerusi 7 cara berikut. Dia senaraikan 7. Ringkasnya 7. Kalau kita nak tengok bentuk-bentuk semua sekali, 46. Tapi kalau kita ringkaskan, ada 7 cara. Yang pertama, Al-Wahyul Manami, iaitu wahyu yang datang dalam bentuk mimpi. Nabi SAW, kata-kata Aisyah bahawa awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam minal wahyi ar-ru'yas salihatu fin naum. Wahyu yang mula-mula diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah berupa mimpi yang baik. Ni kata Aisyah. Di permulaan hadis ketiga nanti. Ni salah satu contoh nantilah. Hadis ketiga kita akan jumpa. Kita baru hadis kedua dah panjang macam ni. Wahyu seperti ini tidak khusus dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahaja. Nabi-nabi yang lain juga pernah mendapat wahyu yang jenis ni, jenis mimpi ni. Zaman sekarang ni tak payahlah kita berangan nak dapat wahyu mimpi ni, tak payah. Tak payah berangan nak dapat wahyu mimpi ni. Wahyu telah terputus apabila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meninggal dunia. Antaranya yang diceritakan oleh Allah Ta'ala tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada orang tak puas hati, dia kata, apa Ustaz kata wahyu dah terputus, tak boleh mimpi dah. Marah Ustaz yang kata tak boleh. Dia kata, ni bukankah Allah cerita tentang mimpi Nabi Ibrahim? Ya Allah, dia cerita Nabi lebih terdahulu ni, bukan cerita tentang kita. Kita bukan Nabi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay. Bunyi apa tu? Putus ke? Suara ada lagi okey. Putus tadi. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kisah ni terkenal lah dalam raya haji, raya Qurban, biasa kita dengar lah kisah ni. Ketika anak Nabi Ibrahim alaihissalam tu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, dia yakni Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi. Maksudnya ini dia dapat wahyu melalui mimpi. Tidurlah, mimpi tidur. Bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ibrahim tanya apa pendapat anak dia. Sebab anak kena sembelih ni. Anaknya menjawab, wahai ayahandaku, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Maksudnya anak dia pun faham yang mimpi Nabi adalah perintah, wahyu, bukan mainan tidur.
insya-Allah ayahanda akan mendapati daku termasuk orang-orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat yang ke-102. Dua dalil ini menunjukkan para nabi alaihi salam mendapat wahyu berupa mimpi ketika tidur, sama seperti mereka menerimanya pada ketika jaga. Maksudnya jodoh adalah wahyu. Yang kedua, wahyu jenis yang kedua, an-nafath fir raw', iaitu wahyu yang ditiupkan ke dalam ruh. Bukan salah eja ni. Raw' ni salah satu nama, salah satu perkataan dia. Hati atau jiwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Antara dalilnya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakbila ajalaha wa tastaw'ibu rizqaha fa ajmilu fi at-talab wa la yahmilanna ahadakum istibta'ur rizqi an yatlubahu bi ma'siyatin fa inna Allah la yanalu ma 'indahu illa bi ta'atihi. Bermaksud, ini hadis lah, hadis. Sesungguhnya Ruhul Qudus iaitu Ibrahim pula dah. Malaikat Jibril alaihissalam. Ruhul Qudus telah meniup, mencampak ke dalam jiwaku. Ini pun salah satu daripada cara wahyu. Cara wahyu tu malaikat Jibril dia tiup je kepada jiwa Nabi, ruh Nabi ni. Ruh Nabi ni dia tiup. Lepas tu Nabi tu faham bahawa seseorang manusia tidak akan mati sebelum sampai ajalnya. Selagi mana tak sampai ajal yang Allah SWT tetapkan, dia tak akan mati. Dan sebelum ia menghabiskan rezekinya, oleh itu bertakwalah kepada Allah dan mintalah dengan baik. Minta tu maksudnya doa lah. Doalah dengan baik. Maksudnya kita dah tahu yang kita ni akan hidup sampai ajal yang Allah SWT dah tetapkan. Jadi kita mintalah apa-apa benda yang kita Allah telah tetapkan tu. Jangan sekali-kali lambatnya datangnya rezeki mendorong seorang daripada kamu menuntutnya dengan cara melakukan maksiat. Dia rasa lambat nak dapat rezeki ni, dia pun menggunakan jalan yang haram seperti riba. Dia kata macam lambatlah nak boleh kereta ni. Tak apalah, guna pinjaman yang riba je lah. Guna bank-bank riba, bank-bank konvensional. Dia kata lambat nak boleh kereta kalau nak dapat kereta kalau gunakan cara perbankan Islam. Dia pun guna perbankan riba. Dia rasa lambat, dia gunakan jalan maksiat. Kerana sesungguhnya apa yang ada pada Allah itu tidak diperolehi melainkan dengan taat kepadanya. Yang Allah SWT tetapkan tu hanya boleh dapat dengan cara taat saja. Cara maksiat tak dapat. Hadis sahih riwayat Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, Al-Qudai dalam Musnad Asy-Syihab, Al-Bazzar, Ibnu Abi Syaibah dan juga Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Kebanyakan ahli tafsir mentafsirkan perkataan wahyan dalam dalam ayat 51 surah Asy-Syura, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan, dengan an-nafathu fir-ruh. Maksudnya dalam surah Asy-Syura Allah SWT bagi tahu tidaklah seorang lelaki, tidaklah seorang manusia tu akan bercakap dengan Allah kecuali dengan cara wahyu. Wahyu tu dalam tafsir sebut, kebanyakan tafsir sebut adalah nafath fir ruh. Maksudnya ditiupkan ke dalam roh dia ataupun ke dalam jiwa dia. Itu yang kedua, jenis wahyu yang kedua. Jenis wahyu yang ketiga, mithlu salsalatil jaras, yang kita belajar sekarang ni lah. Seperti loceng. Bunyi seperti gemercing loceng. Ataupun bunyi rantai besi yang diseret tu kan. Dihentakkan di atas kepingan besi kan. Kita kata bunyi kring, cing, cing kan. Bunyi macam tu. Penjelasan nantilah kita cerita panjang tu tentang bunyi loceng tu macam mana nanti. Malaikat yang keempat, malaikat Jibril menyampaikan wahyu dengan datang kepada Nabi SAW dalam rupa manusia. Selalu dia datang dalam rupa Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dihyah ni seorang sahabat Nabi. Dihyah radhiyallahu anhu adalah nama seorang sahabat Nabi. Nama dia Dihyah. Dihyah ni maksudnya bijak. Sahabat Nabi yang nama Dihyah ni, dia seorang yang cantik. Ataupun kita sebut handsome lah. Kacak, tampan. Rupanya mirip rupa Nabi. Selalu orang katakan, Nabi ni muka macam Ali lah. Nabi ni muka macam Hussein lah. Nabi ni muka macam sekian-sekian orang lah. Macam-macam orang katakan. Tapi dalam riwayat-riwayat sebut Dihyah, muka Dihyah ni cantik ataupun handsome macam Nabi. Macam tu. Ketika berjalan, Dihyah selalu memakai tudung muka kerana takut wanita akan tergoda dengannya. Dia tutup muka dia. Kalau kita kata ada serban tu, saya boleh tunjuk lah. Tutup muka. Sebab takut wanita tergoda dengan dia. Jadi dia memanglah tidak aurat, tapi dia tutup muka dia sebab mengelakkan fitnah lah. Kita ni, walaupun kita tak buat dosa, kita jangan menyebabkan orang buat dosa. Diriwayatkan, kalau dia datang ke Madinah, orang-orang perempuan pasti hendak melihatnya. Lantaran kecantikannya yang luar biasa. Tampan, handsome. Ibnu Salam ketika mentafsirkan firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin.
ayat yang ke-11 surah Al-Jumu'ah ni, apabila mereka melihat kedatangan barang-barang dagangan yang baru tiba atau hiburan, mereka bersurai pergi kepadanya dengan meninggalkan engkau, yakni Muhammad, berdiri khutbah Jumaat. Katakanlah wahai Muhammad, pahala balasan yang ada di sisi Allah Ta'ala tu lebih baik dari hiburan dan juga barang-barang dagangan itu, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Setengah-setengah tafsir ataupun Ibnu Salam dia sebut dalam tafsir tu, maksud hiburan dalam ayat ni adalah melihat wajah Dihyah. Maksudnya bila Dihyah datang semua pakat tinggal Nabi tengah khutbah Jumaat tu untuk tengok muka Dihyah. Tu dalam Al-Isabah. Dan juga Umdatul Qari ada sebut. Itu yang keempat. Cara malaikat datang dengan cara menjelma sebagai lelaki. Biasanya ataupun selalu malaikat Jibril alaihissalam menjelma sebagai Dihyah Al-Kalbi. Kadang-kadang ada orang dia kata dia pergi mana-mana lah, dia pergi mana-mana. Lepas tu dia nampak ada seorang yang tidak dikenali. Nampak ada orang tu tidak dikenali, jadi dia pun tak tahulah apa orang tu buat, tak kisah. Bila dah habis cerita tu dia pun kata rasa-rasa tu malaikat dah tu. Malaikat ni dia tidak menjelma sebagai orang yang tidak elok wajah, tak. Malaikat dia menjelma sebagai orang yang elok, seperti Dihyah Al-Kalbi. Dia tak menjelma sebagai orang cacat ke apa, tak ada. Hudung tangan, malaikat tak menjelma macam tu. Sebab malaikat ni dia ciptaan yang cantik. Dia menjelma kepada orang yang cantik juga. Tu dia. Yang kelima pula, cara wahyu datang, malaikat Jibril membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rupa asal dia, tak menjelma sebagai manusia. Dia jadi tunjukkan muka dia yang betul. Ataupun rupa dia yang betul dengan 600 sayap. Bayangkan sayap tu ada, kita selalu tengok burung kan. Selalu orang bayangkan malaikat ataupun apa nama? Fairy, orang putih sebut fairy ni kan, dia sebut ada 2 sayap. Tak betul. Ada 600 sayap. 600. Kalau kita tengok kumbang ke ataupun apa-apalah, serangga ni, kadang-kadang serangga ni dia ada banyak sayap kan. Bila dia buka tu baru nampak sayap tu banyak. Masa dia tak kembangkan sayap tu kita tak nampak. Tapi bila dia kembangkan baru nampak sayap dia sebenarnya banyak. Malaikat Jibril dia ada 600 sayap. Bukannya 2. 600. Yang memancarkan sinar bagaikan mutiara dan permata delima. Tu rupa asal malaikat Jibril. Dia tunjukkan rupa asal dia kepada Nabi. Itu cara yang kelima. Cara yang keenam, min wara'i hijab, iaitu wahyu berupa percakapan Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari balik tabir. Ini tanpa perantaraan Jibril ni, sama ada ketika jaga ataupun ketika tidur. Keadaannya sama seperti percakapan secara langsung pernah berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikut setengah-setengah ulama, dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali sahaja. Sebab wahyu Al-Quran kan, kalau kita belajar ulumul Quran, Al-Quran ni adalah wahyu Allah Ta'ala yang disampaikan melalui Jibril. Dia tak ada dalam Quran tu apa-apa ayat yang turun ataupun Allah SWT bagi tahu direct kepada Nabi. Tak ada. Kalau kita baca dalam Quran, ada kisah Allah bercakap dengan Musa AS. Jadi setengah-setengah ulama' dia kata yang Rasulullah pernah seperti Nabi Musa ni cakap direct dengan Allah Ta'ala ni 3 kali sahaja sepanjang hayat Nabi. Setengah yang lain kata 2 kali sahaja. Salah satu daripada 2 tu adalah masa Isra' Mi'raj ataupun malam Mi'raj, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit untuk dapat wahyu tentang waktu salat 5 waktu. Dalam peristiwa ini dia berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga. Contoh wahyu bentuk ini berlaku kepada Rasulullah semasa tidur dalam hadis yang berikut. Panjanglah hadisnya. Wa bisanadil muttasili ila al-Imam al-Bukhari qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muadz ibn Hani Abu Hani al-Yashkuri qala haddatsana Jahdam ابن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عايش الحضرمي أنه حدثه عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما أنتم ثم فتل إلينا ثم قال أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء أني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي فاستثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري ربي قالها 3 قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي
كل شيء وعرفت. فقال يا محمد قلت لبيك ربي. قال فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت في الكفارات. قال ما هن؟ قلت مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء في المكروهات. قال ثم فيما قلت قال ثم فيما قلت قال ثم فيما قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال سل. قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. Bermaksud Muaz bin Jabal, panjanglah dia punya sanad dia tu. Pendeknya, Muaz bin Jabal meriwayatkan, katanya pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlambat keluar solat subuh bersama kami sehingga matahari hampir terbit. Maksudnya solat subuh ni kadang-kadang lambat juga. Nabi ni bukannya sentiasa awal waktu je. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan tergesa-gesa. Setelah iqamah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dengan ringkas. Solat pendek-pendek je. Sesudah memberi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, terus duduk kamu di tempat masing-masing. Fima kuntum, maksudnya duduk. Bangun lagi, jangan bangun lagi. Kemudian menghadap ke arah kami, Nabi pusing, lalu bersabda, ketahuilah sesungguhnya aku akan menceritakan kepadamu tentang sebab aku terlambat keluar bersalat bersamamu pagi ni. Sebabnya malam tadi aku bangun lalu berwuduk dan bersembahyang beberapa rakaat menurut kemampuanku. Maksud Rasulullah salat qiyamul lail lah. Selepas itu aku berasa mengantuk dan berat mata ketika salat. Tiba-tiba aku berhadapan dengan Tuhanku yang maha berkat dan maha tinggi dengan dalam secantik-cantik rupa. Maksudnya Rasulullah salat malam tu dia mengantuk, dia tertidur, terus nampak Allah Ta'ala dalam rupa yang paling cantik. Tuhanku berfirman, wahai Muhammad, aku menjawab, aku menyambut seruanmu, wahai Tuhanku. Dia bertanya, tentang apakah para malaikat di alam tinggi ini sedang bicara? Jadi Allah tanya kepada Nabi, malaikat di alam tinggi, malaikat di langit yang tinggi ini tengah cakap pasal apa? Aku menjawab, aku tidak tahu, wahai Tuhanku. Dia bertanya aku 3 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, lalu aku melihat dia meletakkan tapak tangannya di antara 2 belikatku sehingga aku merasai kesejukan jari jemarinya di antara dua dada Nabi. Maka tersingkaplah kepadaku segala sesuatu dan mengetahuilah aku. Maksudnya wahyu itu dapat secara terus. Letak tangan tu tahu terus. Tuhanku bertanya lagi. Tanya baliklah soalan tadi. Tentang apakah malaikat di alam tinggi ini sedang berbicara? Aku menjawab soalan tu. Maksudnya Nabi dah tahu dah jawapan dia. Tentang kafarat. Kafarat ni maksudnya amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Kita selalu sebut kan. Tasbih kafarah. Kafarah ni maksudnya tasbih yang menghapuskan dosa. Kafarah ni amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Apakah amalan yang menghapuskan dosa? Tuhanku bertanya, apakah dia kafarah itu? Jadi sebutlah benda yang menghapuskan dosa itu apa? Aku menjawab, berjalan kaki pergi solat jemaah. Jadi kalau kita nak pergi solat jemaah tu, solat di masjid, kita jalan kaki menghapuskan dosa. Duduk di masjid selepas solat, maksudnya lepas dah habis solat jemaah tu, duduk lagi, tunggu masuk waktu solat yang seterusnya. Akan dapat dia menghapuskan dosa. Menyempurnakan wuduk dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Waktu kita susah, walaupun kita mengantuk, ambil wuduk betul-betul dalam keadaan sempurna. Itu pun menghapuskan dosa. Tuhanku bertanya lagi, kemudian tentang apa? Maksudnya malaikat cakap tentang apa tadi? Aku menjawab, memberi makan kepada orang-orang yang susah. Maksudnya selain daripada itu, memberi makan kepada orang susah juga menghapuskan dosa. Berbudi bahasa dan bersalat. Berbudi bahasa pun menghapuskan dosa. Bersalat waktu malam ketika orang sedang tidur. Ini pun menghapuskan dosa. Lalu Allah SWT kata, mintalah, sebutlah, ataupun Allah ajarkan doa ni. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar dapat melakukan kebaikan, dapat meninggalkan segala kemungkaran, menyintai orang-orang miskin. Jadi ini antara doa yang Allah ajar kepada Nabi lah. Allah diminta untuk Nabi berdoa untuk mendapat cinta orang-orang yang miskin. Hubbal masakin. Dan engkau mengampuniku serta mengasihaniku. Jika engkau menghendaki fitnah kepada sesuatu kaum, maka ambillah daku dalam keadaan tidak terfitnah. Maksudnya, kita janganlah terkenalah fitnah apa-apa yang terjadi. Fitnah ni maksudnya bala. Dia turun bala tu jangan kita terkena. Aku memohon kepadamu agar menyintaimu dan menyintai orang yang menyintaimu di samping menyintai perbuatan yang mendekatkan daku kepada cintamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ini adalah benar. Maksudnya semua cerita tadi, doa tadi adalah benar. Maka bacalah dan pelajarilah maksud-maksudnya. Jadi doa tadi tu kita hafal dan juga amalkan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih
Beliau bertanya gurunya iaitu Al-Imam Al-Bukhari tentangnya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan hadis itu sahih. Selain At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan juga oleh tokoh hadis yang lain dengan sedikit perbezaan pada lafaznya daripada beberapa orang sahabat selain Mu'adz. Antara tokoh hadis yang meriwayatkannya ialah Imam Ahmad, At-Tabarani, Al-Bazzar, Abu Ya'la, Al-Hakim, Ibnu Mardawayh, Al-Baihaqi dan lain-lain. Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma' wa Sifat mengatakan ini adalah hadis yang khilaf para ulama tentang isnadnya. Setelah mengumpulkan beberapa riwayat sanad itu, Al-Baihaqi mengatakan semuanya dhaif. Maksudnya banyak riwayat tapi semua dhaif, kata Al-Baihaqi. Saluran riwayat yang terbaik adalah yang terdapat dalam isnadnya Jahdam bin Abdullah. Kita baca tadi tu ada Jahdam bin Abdullah tu lah. Itulah saluran riwayat yang terbaik. Akan tetapi ialah riwayat yang munqati', maksudnya sanad putus pula. Maksudnya sanad elok dah tapi putus pula. Kemudian riwayat Musa bin Khalaf, maksudnya Musa bin Khalaf dia punya sanad dia elok dah. Dalam keduanya ia adalah satu peristiwa berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa tidur. Maksudnya Rasulullah bukan hilang tiba-tiba ke apa, bukan, dia tidur. Ibnul Jauzi berkata, saluran-saluran hadis ini semuanya tidak tetap. Maksudnya sanad dia tu semuanya muttarib. Tak sama. Muttarib ni maksudnya tak sama. Yang ni kata ni, yang ni kan dia macam ni, kan dia macam ni. Cerita tadi tu panjang tapi dia punya cerita tu banyak riwayat tapi semuanya muttarib. Al-Imam At-Tirmidzi kata hasan sahih dan dia kata dia tanya Imam Bukhari kata sahih. Okey, yang ketujuh, yang terakhir untuk malam ni iaitu wahyu Israfil. Iaitu wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Israfil, bukan malaikat Jibril. Menurut para ulama ia telah berlaku antaranya ketika fatratul wahyi. Fatratul wahyi ni maksudnya wahyu terputus. Ketika awal-awal Nabi mendapat wahyu daripada Jibril dalam Gua Hira tu, selepas tu wahyu terputus beberapa hari. Tak datang wahyu kan. Ketika itulah mengikut setengah-setengah ulama wahyu disampaikan oleh malaikat Israfil. Jibril beberapa ketika tidak datang bawa wahyu kepada Nabi. Untuk tahu perbahasan lanjut ni boleh tengok Ar-Rawdul Unf bersama ta'liqat Ar-Rawdul Unf. Okey, habis cerita tentang malam ni. Saya rasa cukup dulu untuk malam ni. Kalau ada soalan saya buka soalan. Kalau tak ada soalan, alhamdulillah, bagus juga. Wallahu alam, kita berhenti malam ni di muka surat 60 muka surat 60. Bagi siapa-siapa yang ada buku ni muka surat 60. Insya-Allah. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Kalau ada soalan saya buka dulu dalam 30 saat. Kalau tak ada soalan pun tak apa. Wallahu alam. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak Basir ni dari Pulau Pinang. Ya, sila. Ada satu soalan Ustaz. Boleh Ustaz terangkan makna atrof tu apa dia? Bagus. Yang terakhir tadi tu, yang ketujuh tu. Fatratul wahyi. Fatrah ni maksudnya putus. Fatara ni maksudnya putus. Fatara maksudnya putus. Kalau setengah orang dia sebut. Bukan fatara Ustaz, atrof. Atraf. Yang tadi awal-awal tadi. Nah. Awal tadi saya sebut atraf. Atraf ni maksudnya hujung hadis. Dia ada kitab hadis yang menunjukkan, yang menghimpunkan hujung-hujung hadis. Sebab hadis ni, cerita hadis ni adalah cerita, dia bukan macam Quran. Kalau Quran, ayatnya dia ada hujung pangkal. Macam kita kata, kalau saya sebut bismillah, orang tanya, bismillah ni ayat Quran ke? Ayat Quran. Ayat mana? Surah Fatihah. Ayat yang pertama. Ayat pertama bukan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang macam tu. Ayat berapa dalam surah Al-Baqarah? Kita membaca, sayaqulus sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Tak habis lagi. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Macam tu. Jadi tu dipanggil satu ayat penuh. Sedangkan hadis dia bukannya ayat Quran. Bila dia bukan ayat Quran, sahabat-sahabat akan cerita hadis ni